A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat masih belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan belajar satu hadis yang Nabi SAW menasihatkan kita supaya kita berkasih sayang antara satu sama lain. Sebelum kita masuk hadis, dalam ayat Al-Quran Allah SWT berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah pesuruh Allah, wallazina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar, dan orang yang bersama mereka adalah orang yang bersama mereka adalah orang yang berlaku tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berlaku berkasih sayang antara mereka, antara sesama orang Islam dan orang yang beriman. Jadi dalam ayat Al-Quran Allah SWT pun telah memberikan kita panduan dan memberikan kita arahan, perintah supaya kita berkasih sayang antara sesama Islam. Dan sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman tu adalah bersaudara, maka berlaku baiklah, perbaiklah, wa aslihu baina akhawaykum, di antara saudara-saudara. Jadi banyak hadis, banyak ayat Al-Quran menyatakan tentang berkasih sayang antara sesama Islam, berkasih sayang antara sesama manusia. Okey. Sebelum kita baca hadis, kita selawat atas Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, baik. Kita buka muka surat 16. Tajuk dia berkasih sayang. Okey, dekat situ dia ada dalam gambar tu ada perempuan yang siram pokok. Tu berkasih sayang antara tumbuh-tumbuhan. Ada dua orang berjabat tangan. Tu berkasih sayang antara sesama Islam, sesama orang beriman, antara manusia. Dan dekat hujung tu ada perempuan yang duduk atas kursi dengan kucing dia. Tu kita berkasih sayang antara haiwan. Jadi dekat sini kesimpulan dia ada 3 amalan kasih sayang antara sesama manusia, kemudian haiwan, kemudian tumbuhan. Okey. Buka muka surat sebelah. Okay, kita baca hadis sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham, ataupun man la yarhamu la yurhamu. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Jadi kalau kita nak orang sayang pada kita, kita kena sayang pada orang dulu. Kalau kita nak orang hormat pada kita, kita kena hormat pada orang dulu. Macam itulah Nabi SAW pesan pada kita. Okey, buka muka surat sebelah. Okey, amalan berkasih sayang yang Ustaz kata tadi ada 3. Tengok sama-sama. Amalan berkasih sayang sesama manusia. Okey, yang pertama sesama manusia lah. Tapi sebelum kita masuk, sebenarnya dia ada 2. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah
dengan hubungan dengan manusia. Sebab itulah bukan setakat kita beribadah saja kepada Allah SWT, bukan setakat kita baca Quran, bukan setakat kita sembahyang, bukan setakat kita berpuasa, tapi hubungan dengan manusia pun kita kena jaga. Jadi tidaklah kita ambil satu je, kita kena ada dua-dua. Hablum minallah, hablum minan nas. Sebab itulah kita kena berkasih sayang antara manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, tengok contoh-contoh amalan berkasih sayang sesama manusia. Yang pertama, saling hormat menghormati. 2, mendoakan kebaikan orang lain. 3, membantu golongan fakir dan miskin. 4, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kata Imam Ghazali Imam Ghazali kata kita kena sangka baik dengan semua orang. Kalau kita jumpa orang budak kecil, kita kena sangka baik. Kita kata aku lagi buruk daripada, lagi teruk daripada budak kecil ni. Budak kecil ni tak pernah buat dosa, tapi aku pernah buat dosa. Jadi aku ni lagi hina daripada budak kecil ni. Kemudian kalau kita jumpa orang tua pula, kita kata orang tua ni lagi baik daripada kita. Sebab apa? Orang tua ni banyak membuat amal ibadah. Dia lagi banyak umur, lagi banyak buat ibadah daripada aku. Aku ni sikit je, ibadah pun tak tahu diterima atau tidak. Kalau kita jumpa ahli maksiat pula, kita kena kata ahli maksiat ni lagi baik daripada kita. Sebab apa? Boleh jadi Allah SWT akan beri hidayah pada dia, dan Allah SWT terima taubat dia, dan sebelum dia mati dalam keadaan beriman dan bertaubat, maka dia di sisi Allah lagi mulia daripada kita. Kalau kita jumpa orang kafir, kena kata orang kafir tu kena sangka baik dengan orang kafir juga. Kita kata kita jangan kutuk-kutuk, kau kafir, kau masuk neraka. Kita ni bukan Tuhan. Kita ni tidak boleh menghukum. Kita kata orang kafir ni masuk neraka. Boleh jadi kalau Allah SWT terbalikkan, Allah SWT terbalikkan orang kafir ni kepada Islam, dan boleh jadi dia mengamalkan Islam, dia faham Islam lagi tinggi daripada kita. Kemudian kalau kita pandang kepada anjing kurap yang berjalan-jalan kan, duduk jalan dekat dekat lorong-lorong, duduk mengganggu orang, kita kena sangka baik dengan anjing tu. Kita kata apa? Kita jangan kata anjing tu jahat, anjing ni hina, jangan. Kita kata kita kata anjing, kau lagi baik daripada aku. Sebab apa? Sebab kalau engkau mati, kau akan menjadi tanah. Aku mati akan dihisap. Tak tahulah amalan baik, amalan buruk aku banyak mana. Jadi aku mati nanti, aku akan dibalas sama ada kebaikan ataupun keburukan. Tapi kalau engkau anjing, engkau akan menjadi tanah. Jadi engkau lagi mulia daripada aku. Sama tahap macam tu. Jadi bila kita dah pandang baik pada orang lain, maka kita akan merendah diri. Kita akan selalu berkasih sayang kepada mereka semua. Okey. Yang kedua, amalan berkasih sayang kepada haiwan. Dengan haiwan pun kita kena berkasih sayang, bukan dengan manusia je. Macam mana contoh dia? Tidak menganiaya haiwan. Yang kedua, tidak melakukan pemburuan haram. Yang ketiga, memberi makan kepada haiwan yang dipelihara. Kalau dalam Sahih Muslim, ada satu orang perempuan yang rajin beribadah, tetapi dia masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia kurung kucing dia tanpa dia bagi makan, tanpa dia bagi minum. Sebab itulah Allah SWT campakkan dia ke dalam neraka, walaupun dia beribadah sentiasa. Jadi sebab itulah kita kena ada dua tu, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Okey. Yang terakhir, amalan berkasih sayang terhadap tumbuhan. Dengan tumbuhan pun kita kena berkasih sayang.
bukan setakat dengar hayuan. Kita sangkakan tumbuhan ni tak dengar, tumbuhan ni tak melihat, tak. Di sisi Allah SWT, tumbuhan ni lah yang menjadi saksi kepada kita pada hari akhirat nanti. Dia akan tolong kita nanti. Kalau kita buat baik pada dia, dia akan tolong. Kalau kita buat buruk, kita buat jahat pada dia, dia akan dakwa kita pada hari akhirat. Jadi kita kena dengan tumbuhan pun kita kena berkasih sayang. Tumbuhan ni hidup. Apa bukti tumbuhan hidup? Apa bukti tumbuhan ni boleh mendengar? Apa bukti tumbuhan ni boleh mendengar? Nabi SAW pernah ditanya oleh Arab Badui. Arab Badui ni Arab kampung. Dia suka tanya soalan yang pelik-pelik. Dia kata, "Ya Rasulullah, jika engkau benar Rasul, jika engkau ni benar Rasul Allah, Rasul yang diutus oleh Allah SWT, kau suruh pokok tu bercakap. Kau suruh pokok bercakap." Jadi Nabi kata apa? Nabi tak apa? Nabi tak mencela dia. Nabi tak kata apa soalan yang pelik-pelik, tak. Nabi kata, "Okey, baik." Dia cabar kan. Okey. Nabi kata, "Wahai pokok, sekian. Wahai pokok, datang jumpa aku." Ada satu pokok besar. Dia dengan akar-akar dia keluarkan akar-akar dia. Akar-akar tu jadi kaki dia. Jalan. Sampai kat depan Rasulullah. Rasulullah kata, mengucap 2 kalimah syahadah. Pokok tu kata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu berserah Allah. Arab Badui tu terkejut. Dia nampak peristiwa tu berlaku depan mata dia. Pokok boleh bercakap, kan? Kalau kita mustahil lah pokok boleh bercakap. Tak mustahil. Jadi disebabkan itulah Arab Badui yang bertanya tu masuk Islam. Masya-Allah. Itulah bukti bahawa pokok ni pun mendengar berkata-kata juga. Tapi bukan dengan bahasa kita lah. Okey, kita tengok amalan berkasih sayang terhadap tumbuhan. Yang pertama, mementingkan segala hasilnya. Memanfaatkan segala hasilnya. 2, menjaga dan menyiram air pada tumbuhan. 3, menanam dan meletakkan tumbuhan di tempat yang sesuai. 4, tidak mematah daun dan menebang pokok tanpa sebab. Sebab itulah kalau kita pergi kat mana-mana, kat taman ke, kalau kita jumpa pokok, kita jangan cepat nak petik. Asyik nak petik kan. Petik. Jangan. Sebab pokok tu pun dia ada hati juga. Okey. Okey, baik. Setakat itu saja. Nanti Ustaz akan untuk tugasan, kamu salin balik amalan berkasih sayang sesama manusia, amalan berkasih sayang kepada haiwan, amalan berkasih sayang terhadap tumbuhan. Okey, baik. Setakat itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pelajaran kita, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah SWT dan keampunannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.